Astagfirullah. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal ulama'i wasyuhada'i wassalihin sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi fil ula wal akhirah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah ya arhamar rahimin. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah. Dengan izinnya pada kesempatan ini kita dapat bersama-sama lagi dalam pengajian kitab Minhaj Ulum Fiqh. Dan insya-Allah pada kesempatan malam ini sambungan kita pada halaman yang ke-214. 214 yang mana kita telah pun membicarakan dalam pertemuan yang lalu pengertian munakahat, perkara yang berkaitan dengan pernikahan ataupun hukum-hukum yang ada kaitan dengannya. Dan kita telah pun juga menghuraikan beberapa ayat di dalam Al-Quran tentang keharusan nikah dan juga pembahagian hukum, boleh berlaku haram, boleh berlaku sunat, boleh berlaku makruh di dalam pelaksanaan nikah tersebut. Baik, sambungan kita insya-Allah pada muka surat 214, perenggan yang paling bawah sekali itu. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Sehubungan dengan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan juga kepada mereka yang tidak mampu untuk berkahwin supaya mereka sentiasa berpuasa, membanyakkan puasa. Jadi ayat di dalam ayat yang kita bacakan sebelum ini di dalam surah An-Nur, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Dan orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk berkahwin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang ada keinginan tapi tak mampu. Hendaklah mereka menjaga kehormatan sehingga Allah Taala memberikan kekayaan kepada mereka dari limpah kurnianya. Kena sabar Ustaz, nak nikah ni kerjalah dulu. Kalau tak mampu nak jaga juga, maka sebab itu kita baca tadi ni kenyataan daripada hadis Nabi SAW, yang mana kalau sekiranya kita tak mampu dari kewangan, bekerjalah, sabar. Jangan kita duk buat benda-benda yang tak elok untuk kita nak menghasilkan ataupun nak melunaskan kemahuan nafsu. Dan begitu juga kita kena sabar mengawal nafsu.
Tadi pasal tak ada duit, tapi keinginan tu ada. Maka dalam hal ini Nabi SAW mengajak kita ataupun mengajar kepada anak-anak muda ini untuk berpuasa. Dan ini telah dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alayhi bis siyam fa innahu lahu wija'un, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Daripada hadis ini maksudnya Nabi kata, wahai para pemuda, ya ma'syaras syabab, sesiapa yang sanggup daripada kalian kamu melakukan persetubuhan, mingkul al-ba'ah, hendaklah ia berkahwin. Maknanya bila dia dah sampai hajat untuk dia nak bersetubuh ataupun sampai dah dia punya kemuncak nafsunya dah ada, maka hendaklah dia berkahwin. Maknanya jangan kita buat benda yang fahsyak, benda-benda yang mungkar, yang itu yang dilarang oleh agama. Jadi untuk nak menyelamatkan, kahwinlah kalau boleh kahwin. Itu lebih baik. Sebab itu orang lelaki dan perempuan yang bila dah sampai had umur, sebab itu ada juga dikatakan oleh para ulama berkenaan dengan keberkatan seseorang apabila dia dah sampai had umur dan dia kahwin. Macam anak perempuan, dia kahwin awal untuk jaga dia punya maruah, dan begitu juga lelaki bila dia dah ada kemampuan, dia kahwin awal juga. Maka itu termasuk dalam kategori keberkatan yang telah dinyatakan dan juga ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seseorang. Sebab itu berdasarkan kepada hadis ini nak merujuk kepada bila dia dah mampu, buatlah. Kerana berkahwin itu adalah lebih mengawal mata daripada melihat perempuan-perempuan yang haram. Daripada mata kita lihat, duk tengok, lepas tu ada pula zina hati, zina mata, walaupun tidak berlaku secara fizikal tetapi berlaku pula dalam keadaan-keadaan khayalan, dan itu boleh menyebabkan hilangnya kekhusyukan di dalam ibadah. Maka itu akan mengurangkan juga dari sudut kualiti ibadah kita kepada Allah, kan? Maka itu adalah suatu yang menyebabkan tak baiklah dalam amal ibadat. Maka Nabi kata kalau mampu berkahwin, kahwin cepat tak apa, untuk nak jaga daripada hati kita ni terus melakukan dosa-dosa. Dosa-dosa batin lah tu. Mungkin kita tak buat dosa yang zahir, insya-Allah tertahan kita, kerana ada ilmu kita mampu jaga. Tapi kita tak mampu nak jaga perasaan dan hati. Maka sebab itu Nabi cadangkan kita banyak berpuasa. Puasa untuk melemahkan sedikit perasaan keinginan tu, sama ada lelaki atau perempuan. Itu adalah satu galakan yang Nabi SAW suruh untuk kita turunkan dia punya temperature tentang keinginan, kerana dia boleh menimbulkan rasa-rasa yang mendatangkan dosa kepada diri kita sendiri, dosa batin. Sebab tu kena banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dan dia kata dan lebih lagi, dan lebih menjaga kemaluan daripada melakukan perbuatan zina. Dan sesiapa yang tidak sanggup, waman lam yastati', siapa yang tak sanggup, maksudnya tak sanggup nak berkahwin, tak ada duit, tak berkemampuan lagi, ada duit tapi tak cukup lagi, nak fikir, nak sara dan sebagainya. Maka siapa yang tidak sanggup, hendaklah dia berpuasa. Pasal apa? Kerana puasa itu, kerana puasa itu adalah sebagai ubat untuk menahan keinginan kepada persetubuhan. Fa innahu wija' itu maknanya pelindung, ubat daripada perasaan kita yang membuat-buat itu. Itu satu hadis Nabi SAW berkenaan dengan galakkan perkahwinan. Nabi galak untuk kahwin. Baik, mengenai mereka yang mampu menunaikan tanggungjawab terhadap isterinya, zahir dan batin, selaku seorang suami, dan mereka masih sanggup menjaga dirinya daripada melakukan perbuatan zina, maka berkahwin itu adalah sunat. Maksudnya kalau dia mampu dari sudut duit ada, dia mampu nak kawan nafsu dia,
Kan? Maknanya dalam ketika itu kalau sekiranya dia kahwin tak menjadi satu tuntutan lagi. Mungkin dia boleh nak buat banyak benda lagi kalau dia tak kahwin ni. Macam contoh menuntut ilmu. Menuntut ilmu waktu muda. Kalau kahwin ni dia, sebab itu dalam satu riwayat Imam Ghazali, Imam Syafi'i pernah menyebutkan kalau sekiranya seorang lelaki berada antara dua cabang, maksudnya dia guna istilah tu dua cabang, maknanya dia dah kahwin lah, maka peluang ataupun masa untuk dia menuntut ilmu tu semakin kurang. Ialah dia nak kena sara keluarga, dia nak kena ada nafkah kepada isteri, kemudian bila dah kahwin ada anak, kita tak boleh tahan-tahan pula rezeki tu datang, maka menyebabkan peluang untuk kita duduk berlama-lama untuk menuntut ilmu tu dah jadi kurang. Maka hilanglah sikit dia punya, orang kata apa, waktu muda yang waktu tu fresh, kita punya ingatan, kita punya semangat, maka dia dah rugi dah peluang untuk kita mengaji itu tuan-tuan, sebab kita akan tertumpu kepada kerja, kita akan tertumpu kepada tanggungjawab. Maka di situlah dia akan jadi sunat tu. Sebab apa? Sebab ada yang lebih utama lagi dalam masa tempoh dia muda tu, dalam waktu tempoh dia masih lagi remaja kuat tu, mana tempoh dia untuk nak mencari ilmu tu, yang tu waktu yang cukup saga, untuk yang terbaik. Kalau kata dia nak hafal Quran pun waktu tu masih lagi kuat ingatan dia, insya-Allah. Tapi kalau sekiranya dia tak mampu nak kawal, ada orang tak mampu nak kawal, maka mungkin jadi lebih wajib pada dia ketika itu. Baik, dan lebih utama dan tidak harus hidup membujang selama-lamanya. Maknanya kalau dia dah, walaupun dia mampu segala-galanya, tapi tengok kepada tempoh dia pula menuntut ilmu tu pun dia boleh kontrol, maka itu lebih baik. Maka sebab tu hukum sunat. Sunat tu maknanya dia dapat pahala kalau sekiranya dia dah mampu segalanya, zahir dan batin, walaupun dia mampu untuk menahan diri daripada melakukan zina, tapi dia berkahwin itu adalah lebih baik, kerana dia boleh menyempurnakan sebahagian besar daripada agama dia. Dari sudut dia boleh, orang kata apa, mengawal ketertiban dalam ibadat, khusyuk dia dapat, insya-Allah. Tapi kita sebut tadi pula berkenaan dengan sunat tu, kalau sekiranya dia ada keutamaan yang lain, dari sudut dia menuntut ilmu itu lebih utama dalam tempoh waktu hidup dia tu, maka sebab itu perkahwinan yang terbaik apabila kita dah sampai umur macam mana sunnah Nabi SAW tu, 25 tu cantik dah. Sebab waktu tu keinginan pun dah semakin, orang kata apa, dah kemuncaknya dalam tempoh umur 25, 26 tu. Kemudian mungkin juga bila mana kita dah ikhtiar hidup, bermula daripada umur 18 tahun, kita dah mula ikhtiar hidup, dan kita pun dah mengaji daripada awal ni, kita dah fokus, dan kita dah ada peluang-peluang untuk kita nak menyediakan nafkah kepada pasangan kita, maka waktu itu adalah sangat disunatkan untuk kita nak berkahwin. Jadi sebab itu mak ayah kalau kata anak lelaki lah, anak lelaki apabila dah sampai umur 25 tu, kalau dia dah ada keinginan dan kita tengok dia pun boleh mampu untuk nak bertanggungjawab, maka kita bolehlah izinkan dia, tapi kita kena sentiasa follow up dia, supaya dia tak tersasar dalam dia bertanggungjawab tu kepada anak isteri dia tu. Sebab bukan senang juga, kadang budak lelaki ni kalau tempoh tu dia masih lagi kurang kematangan untuk rasa tanggungjawab banding anak perempuan. Orang perempuan ni kalau dia umur 18 ke 19 ke dia dah kahwin, rasa tanggungjawab tu dah ada. Beza dengan lelaki. Sebab tu saya pernah juga waktu jadi nak khadi dulu tuan-tuan, anak pasangan muda lah, biasanya orang perempuan ni dia main mengaduhai pasal suami dia ni tak betul-betul tanggungjawab lagi. Maknanya dia lebih seronok, lelaki ni lebih seronok berjalan, lebih seronok berkawan dengan kawan lagi. Dengan isteri ni dia kurang sikit. Dia kurang sikit beri ke, orang kata apa, nafkah kasih sayang tu kurang. Mai sampai anak satu pun masih lagi belum dapat nak berikan tanggungjawab tu dengan sempurna. Itu kita kata kena bimbing lah. Anak-anak lelaki, kalau sekiranya kita dah izinkan dia untuk berkahwin, dan kita kena sentiasa memberi nasihat supaya dia dapat menunaikan tanggungjawab itu dengan baik.
Baik, kemudian dia kata lagi, sebaliknya mereka yang tidak mampu menunaikan tanggungjawab terhadap isterinya zahir dan batin selaku seorang suami yang mempunyai tanggungjawab adalah haram ke atas mereka itu berkahwin. Kalau sekiranya dia tak mampu, walaupun dia ada keinginan untuk dia nak berkahwin, tetapi dia tak mampu untuk menanggung, maknanya ada sifat tanggungjawab kepada pasangan, maka ketika itu jadi haram. Tuan-tuan, ini asas hukum. Dan mungkin juga kita tengok ada satu kes-kes, baru ni kita di Jabatan Mufti kita buat satu kajian berkenaan dengan autism. Budak-budak autism ni kan semakin ramai zaman kita ni. Dan adalah soalan-soalan yang mai kat kita juga. Apabila anak autism ni dia dah sampai peringkat umur matang dari sudut fizikal dia. Cuma dia tak apa nak cerdik sikit lah. Dari sudut kematangannya untuk dia nak berkahwin. Pantang jumpa orang perempuan dia nak kacau. Kalau di sekolah-sekolah khas tu memang cikgu-cikgu dia biasa juga duk tanya, boleh tak hak mereka ni macam hak negara barat buat, dia ada keinginan, kita riliskan dia dengan onani, boleh tak? Nak ajak mereka tu, supaya mereka tak pergi kacau cikgu-cikgu perempuan. Hak lelaki ni, itu sampai keadaan peringkat itu, tuan-tuan. So, bila kita buat kajian, memang mereka ada keinginan dan ada pula pembahagian tahap umur. Sebab tu di dalam hukum Islam, itu yang kita kata perlu pada mazhab juga tu, tuan-tuan. Kalau kita nak faham Quran, sunnah tu, kalau kata ada orang yang mahir dalam ilmu fiqh ni, memang susah kita nak menentukan hukum. Sebab tu dalam kes-kes yang sebegini, perlu kepada kajian untuk nak menentukan tahap kewajipan. Kalau kita baca hadis ni macam dia tak boleh lah kan. Jadi kita tengok pula tahap yang macam mana dari sudut kematangan dia. Adakah kematangan dia itu walaupun macam orang normal 100% dan kita nilaikan peratusan dia. Dia ada peratusan dia itu normal dia itu 80%. 20% ni dia ada something lah berkenaan dengan kadang-kadang orang yang autism ni dia terlalu fokus. Dia fokus pada sesuatu sebab orang autism ni cerdik juga, tuan-tuan. Kalau dia memang dapat bakat dia untuk belajar sampai peringkat PhD dia boleh buat. Hebat. Kalau dia dapat pula bakat dia boleh cakap berbagai bahasa, dia lebih daripada kita. Tapi ada hal-hal yang dia tak mampu nak urus diri dia. Jadi kalau dia mampu dalam keadaan 80% itu, maka dia boleh. Harus bagi dia, cuma dia kena dimaklumkan. Pasangannya kena faham dari sudut kekurangan lelaki ni tadi, dari sudut itu. Dan begitu juga kalau berlaku pada perempuan. Kadang-kadang dia boleh dari sudut penampilan dia, tetapi dari segi tanggungjawab rumah tangga dan sebagainya, maka suami ni kena fahamlah pasangan. Tapi kalau sekiranya tahap kematangan tu kurang sangat, mana dia perlu, kalau kata dia nak buat apa pun, nak urus diri dia pun terpaksa kena ada orang lain tolong urus. Maka kalau dia nak berkahwin, perkahwinan itu tetap sah kalau dia mampu akad, dia mampu terima dan sebagainya, sah. Tetapi dah suruh tanggungjawab pula lah. Sebab kita takut lagi kahwin, perempuan tu pula merana. Disebabkan lelaki ni ataupun suaminya yang kurang matang tu menyebabkan dia tertekan dalam keadaan kehidupan dia. Jadi sebab itu, mak ayah juga ada boleh menjadi peranan. Maksudnya untuk nak mengawal si anak tadi. Kalau sekiranya mereka ingin nak kahwinkan juga pasangan itu. Kalau kata hak pengantin perempuan ni pun sanggup, maka dia sanggup terima kekurangan itu, maka adalah dalam sudut keharusan untuk berkahwin itu. Jadi hukum mereka ni macam mana, tuan-tuan? Hukum macam mana? Adakah mereka itu sampai ke peringkat darurat keinginan seks dia tu? Sampai dia tu nak pergi tangkap orang, sampai nak pergi rogol orang, sampai ke tahap itu kah? Biasanya hak autism ni kalau dia tak ada ilmu ke arah dia nak buat keganasan, tak mampu buat dia. Cuma dia teringin, dia serendek dengan orang saja. Tapi kalau orang dah mula ajak dia, dia jadi pandai. Jadi jangan diajar. Sebab tu soalan tadi, harus tak dionanikan dia, ikut macam cara barat, maka kita kata kalau boleh cari cara lain lah yang lebih baik. Sebab mereka ini daripada tak tahu, bila kita ajak jadi tahu, sehari dia buat terlebih pula. Benda-benda yang tak sepatutnya dia lakukan.
Itu tengok daripada kena buat kajian sikitlah dari sudut dia punya kemampuan dan kematangan dia untuk dia nak berkahwin. Jadi maknanya di sini macam kita sebut tadilah, tanggungjawab adalah haram ke atas mereka berkahwin tu kalau sekiranya mereka tidak mampu menunaikan tanggungjawab terhadap pasangannya, zahir dan juga batin. Kadang-kadang boleh bagi batin, tapi batin tu pun kalau dia pun ada juga yang dia keinginan tapi tak reti. Tak reti macam mana dia nak riliskan ataupun nak tunaikan tanggungjawab kebatinan dia tu. Itu pun masalah juga tuan-tuan. Jadi kita kena tengoklah kematangan seseorang apabila dia sampai ke tahap mana. Sebab tu ibu bapa walaupun kita kata nak bagi anaknya tu jadi nampak macam normal, dia kena juga ada tanggungjawab. Kalau kata dia termasuk autism tadi, termasuk dalam tanggungjawab mak ayah dia masih lagi kena dipelihara mereka. Jangan sampai mereka ni memaksa ataupun nak kahwinkan juga anak tu, nak bagi nampak normal, tetapi dia akan menzalimi pihak yang lain. Maksudnya isterinya tu mungkin jadi dizalimi. Maka benda tersebut adalah haram perbuatan itu. Sebab tu dia kena melihat kepada masalah-masalah lah. Sebab Islam tu dia jaga dalam keadaan keharusan, tapi ada perkara-perkara yang menjadi perkara yang perlu dititik beratkan supaya tidak berlaku kezaliman kepada pihak-pihak tertentu. Sehari kahwin dia jadi maknanya tiba-tiba dah tak mampu untuk nak tunaikan, akhirnya si isteri tadi diceraikan dalam keadaan tidak terbela. Itu yang kita takut berlakulah dalam keadaan perhubungan dalam masyarakat ni tuan-tuan. Baik, itu hukum haram. Sebab tu diletakkan secara asas dia haram kalau sekiranya tak mampu nak menunaikan tanggungjawab. Baik, mengenai perkahwinan yang makruh ialah mereka yang tidak mampu mensetubuhi isterinya dan tidak berupaya memberi sara hidupnya. Dua keadaan lah, satu zahir dan batin. Diutamakan batin. Kalau sekiranya dia kahwin tapi tak mampu nak menunaikan hajat isterinya, sebab kahwin ni isteri kadang dia nak juga, dia pun berkehendak juga bila dah halal. So maknanya bila tak mampu nak tunaikan, maka hukumnya makruh, kecuali kalau isteri itu dah tahu kelemahan suaminya dan dia kahwin itu atas dasar dia nak hidup bersama saja. Maka di situ hukum yang makruh tadi jadi harus. Sebab tu makruh tu maksudnya boleh kahwin, tetapi dia akan timbul masalah kalau sekiranya pasangan isterinya tu tidak mampu untuk menerima keadaan itu. Sebab bila dia bercerita tentang seronok kahwin apa semua, tiba-tiba dia tak dapat jadi itu satu yang boleh menimbulkan, mungkin mula tu reda, tetapi mai lama-lama dia jadi macam tak boleh. Jadi macam tak boleh nak reda, maka itu yang menyebabkan eloklah dielakkan, sebab itu hukumnya makruh. Baik. Ataupun dia mampu untuk mensetubuhi tetapi tidak pula berupaya memberi sara hidup. Dari sudut kemampuan dia nak bekerja dan sebagainya, dia tak mampu. Maka dalam keadaan itu hukumnya makruh. Tetapi tidaklah menimbulkan kesusahan terhadap isterinya disebabkan isterinya daripada keluarga yang kaya dan mempunyai harta. Kalau macam tu pula sebelah isteri yang menanggung, haruslah, bolehlah, tak ada masalah. Dan dia pula rela menyarah hidupnya sendiri. Maksudnya walaupun suami tak memberi apa-apa nafkah, dia kata dia sanggup saja nak kahwin dan dia bolehlah menyarah kehidupan dia. Suami pun dia sarah sekali. Boleh tak? Boleh. Tetapi tanggungjawab awal tu suami. Jadi dalam hal ini tuan-tuan, ada juga suami-suami yang malas nak kerja bila mana isteri dah kerja. Ada juga hak yang si suami ni pula dia jenis pandai duk pancing perempuan, dia cari perempuan yang jenis ada harta. Dia kahwin berempat tuan-tuan, dia tak kerja. Dia kerja dia memuaskan nafsu isteri-isteri dia. Macam mana? Orang dah tanya ni, hukum macam mana si suami ni tuan-tuan? Kalau kita tengok hukum ni, kalau si isteri tu redha tak apalah. Tapi tuan-tuan, isteri ni bukanlah sepanjang-panjangnya redha.
Dia kena faham juga, walaupun pada permulaan pernikahan tu redha, tapi bila mana si suami ni mengelak saja, bila Allah Ta'ala uji main dengan anak-anak, si isteri semua yang nak kena buat, waktu tu timbullah rasa tak redha. Maka sebab itulah hukum tu dikategorikan sebagai makruh. Maknanya suami bila ada tanggungjawab yang perlu dia laksana, dia tak jaga, dia tak buat, maka berdosalah balik, walaupun harus pada permulaan dia. Baik, azan dulu insya-Allah. Silakan. Alhamdulillah, kita sambung tadi yang mana kita huraikan tadi berkenaan dengan hukum perkahwinan yang makruh, kan? Tadi kita telah huraikan berkenaan dengan lelaki, yakni suami yang asasnya bertanggungjawab untuk menafkahkan isteri, tiba-tiba dia tak mampu, kan? Tapi isteri ni dia rela untuk nak menikah juga dan dia sanggup untuk nak memberikan harta dia, maka hukum perkahwinan itu sah. Cuma dari sudut hukum perbuatan dia itu, kadang-kala dia boleh, pada permulaan kita sebut tadi, dia boleh jadi harus, kan? Namun ada ketikanya sampai satu peringkat bila dibebani keluarga itu dengan anak-anak dan suami pula tidak berperanan untuk nak menjaga kehidupan suami isterinya dan anak-anaknya, maka ini akan menimbulkan suatu yang tak cantiklah dalam hubungan rumah tangga. Itu kata tak ada bahagia. Maka begitu, bila berlaku macam tu tuan-tuan, balik kepada hukum asal, makruh tu. Makruh tu, itu yang menyebabkan Islam letakkan hukum makruh bila mana si suami tidak mampu menjalankan tanggungjawabnya dengan sempurna ataupun menjalankan tanggungjawab dia. Sebab lelaki ni ar-rijalu qawwamun 'ala nisa, dan Allah Taala dah memang ciptakan manusia iaitu lelaki ni sebagai orang yang ada rasa tanggungjawab dan dia telah diberikan kuasa untuk bekerja. Mana kemampuan dia nak cari harta, nak cari duit, maknanya dari segi tenaga dia kuat, kan? Kemudian dari segi emosi dia pun Allah Taala lebihkan,
daripada perempuan kerana nak menghadapi segala bentuk ujian dalam dia mencari nafkah. Bila dia tak berperanan, maka itulah yang menyebabkan salah satu daripada nikmat ataupun fitrah yang Allah Ta'ala bagi itu dia tidak tunaikan. Maka kalau sekiranya ada rungutan daripada isteri walaupun permulaannya redha, kan, maka dia akan juga dipertanggungjawabkan di akhirat besok ni. Jangan dia anggap benda dulu hang kata okey, kan, pasal apa ni nak ungkit-ungkit pula. Memang dia akan ungkit sebab dia akan berubah masa tu, kan, dan tanggungjawab tu dia akan bertambah. Maka kalau suami ni dia hanya sekadar pada permulaan tapi dia tak berubah hidup dia untuk menjadi manusia ataupun orang yang bertanggungjawab dalam keluarga, maka ini akan menjadi satu masalah dalam kehidupan rumah tangga dia. Dan jangan lupa di akhirat dia akan tetap juga akan dihisap tentang tanggungjawabnya itu. Sebab itu ada satu hadis riwayat mafhum dia kata tidak akan berganjak seseorang tu di akhirat besok di padang mahsyar melainkan dia akan ditanya tentang tanggungjawab dia. Tanggungjawab dia kepada anak isteri dah. Suamilah. Sebab tu jangan dia rasa seronok dengan dia mempermainkan. Sebab tu yang saya sebut tadi ada juga kes dia kahwin 2-3, dia jenis mancur punya orang, pandai bercakap, sampai orang perempuan pun suka kat dia, maka dia duk permainkan orang perempuan. Dia gunakan kesempatan apa yang dia mampu tu untuk dia nak melemahkan. Bila orang perempuan ni tak sujud, dia cari orang perempuan lain, cerai, kahwin pula orang perempuan lain. Dia main juga. Dia tak ada duit. Tapi dia duk guna duit mereka ni lah. Untuk dia nak berseronok-seronok. Maka tunggulah di akhirat besok. Allah Ta'ala akan azab dia. Dengan sebab dia mengabaikan tanggungjawab dan mempermainkan zalim kepada insan-insan yang lemah. Orang perempuan ni lemah tuan-tuan. Mereka tak berapa nak matang. Matang dari sudut kehidupan ada dari kerja ke apakah. Dari segi emosi. Yang tu mereka tak mampu untuk nak kontrol sebab Allah Ta'ala dah berikan kelebihan pada lelaki untuk nak memimpin wanita ni tuan-tuan. Baik, itu sebabnya dalam hukum ni makruh kalau sekiranya lelaki itu tak mampu nak tunaikan tanggungjawab. Dan begitu juga isteri tadi tidak kuat keinginannya. Ada juga yang perempuan ni tak ada kemampuan, tak ingin pun nak bersetubuh. Orang lelaki ni dia punya matlamat kahwin yang tu yang dia nak. Tapi bila dia kahwin dia tak dapat. Jadi sebab itu seorang perempuan kalau dia tak mampu untuk nak melunaskan tanggungjawab kepada suami atas dasar suami berkehendak kepada persetubuhan, maka hukum bagi perkahwinan tersebut adalah makruh. Sebab juga kita tengok banyak juga tuan-tuan, biasanya perkahwinan warga mas lah. Warga mas. Saya duduk pondok tahulah kerana cerita orang duduk pondok tuan-tuan. Bercinta di pondok. Mai ni asal-asal seorang duda, seorang janda kan. Bila mai-mai kahwin kan. Tapi hak yang si isteri ni dia ni tak, orang perempuan ni bila dah sampai umur 50-an lebih ni dia tak berapa lah berhajat. Dia berkahwin tu hanya sekadar dia nak kahwin je lah. Untuk nak orang kata apa, tak mau dia tak mau orang kata. Orang kata macam contoh kalau dia ada upah parah lagi kan. Tapi dia tak mau. Bab tu dia tak berapa nak dia tak berapa nak kisah. Sedangkan bila lelaki ni dia kahwin hajatnya kepada tu, dah tak mau, maka jangan kalau sekiranya daripada awal lagi jangan dia terima sebab dia boleh menimbulkan sesuatu yang tak cantik lah dalam perhubungan perkahwinan tersebut. Jadi bila berlaku perceraian ini jadi fitnah pula tuan-tuan. Fitnah pada diri dia orang perempuan tu tadi dan juga jadi fitnah kepada si lelaki juga. Sebab itu hukum bagi orang yang tak mampu daripada awal ataupun tak berkeinginan ke arah itu, maka lebih baik jangan dia berkahwin. Itu lebih baik. Lebih baik daripada dia nak kahwin juga tapi timbul masalah selepas perkahwinan. Itu masalah. Sebab orang perempuan ni mungkin ada pengalaman silam dengan pasangan dia yang lama. Jadi sejarah tak apa seronok dalam perhubungan ni, maka dia dah haramkan dirinya. Lepas tu ada pula kawan si lelaki ni, si duda ni pandai duk mengorat pula, tapi dia tak mau dah benda tu. Jadi itu yang menyebabkan lebih baik dari sudut hukumnya dia tidak menerima. Hukumnya adalah makruh. Sebab tu dia kata di sini, maka perkahwinan yang dilakukan seperti tersebut adalah makruh, iaitu tidak digalakkan dan adalah dibenci oleh syarak. Baik, itu asas hukum perkahwinan yang makruh. Kemudian satu lagi berhubung dengan perkahwinan yang harus pula,
ialah mereka yang tidak didapati sesuatu halangan zahir dan batin untuk berkahwin, di mana suami itu mampu menunaikan tanggungjawab terhadap isterinya. Boleh, sama ada nafkah zahir, sara hidup ataupun nafkah batin, persetubuhan, dan tidak didapati pula sesuatu perkara yang mendorong dan mendesaknya untuk berkahwin. Maknanya dia orang kata apa, biasa-biasa saja. Nak sangat pun tidak, tak nak pun tidak. Mana ada biasa-biasa saja. Maka perkahwinan tersebut adalah harus. Mana tak ada satu desakan untuk dia nak kahwin. Macam hak sunat tadi ada desakan nak jaga apa nama syahwat dia. Ada desakan. Yang ni tak ada apa. Tak kahwin tak apa, tak kahwin tak apa. Maknanya dia jenis ayam tak naik kepala lah kot, jenis relax. Lagu tu. Ada orang jenis lagu tu kan. Jadi kalau orang macam tu harus saja perkahwinan dia. Jadi itu dari segi hukum berkahwin. Jadi hadapan saya ni semua dah berkahwin dah, tak ada masalah lah, selesai masalah. Cerita bagi yang belum berkahwin, maka itulah hukum-hukum yang ada yang telah ditetapkan oleh syarak. Baik, wallahu alam. Nanti kita sambung pula satu tajuk. Ni tajuk tentang orang yang tak mau kahwin. Dia dah sampai boleh kahwin, dia harus kahwin, dia sunat kahwin tapi tak mau kahwin. Dia tahan juga nafsu dia tak mau kahwin. Jadi macam mana pula? Nanti kita akan tengok. Sebab tajuk ni pun tajuk yang agak penting juga untuk kita ambil tahu. Kerana ada setengah-setengah orang yang memang dia ni lebih kepada kerjayanya ataupun macam-macam lah. Dia sanggup buat benda-benda maksiat pasal tak mau kahwin. Ataupun dia jaga hak benda-benda maksiat dia tak buat, tapi dia tak mau kahwin sebab dia takut. Takut dengan tanggungjawab, takut dengan macam-macam orang kata, ataupun takut dengan pengalaman-pengalaman. Macam mana insya-Allah nanti kita akan tengok dalam pertemuan yang akan datang insya-Allah. Baik, sekadar itu dulu. Wallahu alam. Aku qali hadza wa sallallahu wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ala siratikal mustaqim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alna lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa 'ayunana minal khiyanah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Da'awahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.